Apa beza bila kita kena stroke pada sebelah kiri ataupun sebelah kanan? By the way, hi, Assalamualaikum, nama saya Ain. Saya adalah fisioterapis di Ohana Fisioterapi Kanga dan kita merawat semua jenis masalah. Termasuklah dengan masalah yang kita nak ceritakan hari ini adalah berkenaan dengan sakit stroke. Umumnya yang kita tahu, masalah sakit stroke ni dia akan berlaku bersilang. Bermaksud kalau kita sakit pada bahagian stroke belah kanan, yang akan terkesan adalah anggota badan sebelah kiri. Dan kalau kita stroke pada bahagian sebelah kiri pula, yang akan terkesan ataupun menjadi lemah adalah anggota badan sebelah kanan. Tapi itu adalah teori secara umum. Hari ini saya nak ceritakan tentang perbezaan antara sakit stroke kalau anda ada masalah stroke sebelah kiri dan juga stroke sebelah kanan. Sebelum tu suka saya nak cerita dulu tentang anatomi otak kita. Dan macam sebelum ni yang saya pernah ceritakan dalam video tinnitus yang lepas, kita punya bahagian otak dia dah ada region yang tertentu, yang mana setiap region ni dia ada fungsi, dia kawal kita punya anggota badan. Jadi macam itulah juga kalau kita stroke sebelah kiri ni, dia ada fungsi yang mana sebelah kanan tak ada pun fungsi tersebut. Jadi akan ada sedikit perbezaan kalau kita stroke sebelah kiri berbanding dengan kita stroke sebelah kanan. Dan perbezaan yang pertama, kalau anda ada masalah stroke pada bahagian sebelah kiri, biasa tak ada perasan. Orang yang ada stroke sebelah kiri ini dia akan mengalami kecelaruan ataupun language disorder, yang mana dia punya perkataan dan setiap tutur ayat yang keluar daripada mulut dia akan ada sedikit bermasalah. Berbeza dengan kalau orang tu stroke sebelah kanan, dia tidak akan mengalami masalah berkaitan pertuturan ni. Kenapa ini jadi? Sebabnya pada hemisfera otak sebelah kiri kita ni, dia ada dua tempat yang memproses kita punya language ataupun kita punya pertuturan bahasa. Dan ini dikenali sebagai Rhenix dan juga Broca's region, yang mana kedua-dua fungsi ni dia saling berkait antara satu sama lain. Dan region yang dikenali sebagai Rhenix ni, fungsi dia adalah untuk memproses apa yang disampaikan kepada kita, dan dia akan pecahkan ayat-ayat yang kompleks menjadi ayat-ayat yang mudah untuk kita mudah faham. Manakala Broca pula adalah tempat yang mana kita mula merangka ayat, sama ada kita nak mengeluarkan perkataan yang kompleks ataupun perkataan yang mudah. Dan biasanya orang yang ada masalah pertuturan ni biasanya dia kebanyakannya mengalami simptom slurred speech, yang mana ayat yang dikeluarkan tu tak jelas dan kadang-kadang kita tak faham pun apa maksud yang dia cuba sampaikan. Jadi kalau kes yang macam ni, orang yang stroke sebelah kanan ada ke tak ada? Kebiasaannya mereka lebih kurang mengalami kesukaran bercakap ni, tapi mereka pun ada masalah yang lain. Nombor dua, perbezaan antara stroke sebelah kiri dan sebelah kanan adalah otak kita yang sebelah kanan ni dia lebih banyak fokus kepada memberikan kita punya kestabilan badan, yang mana dia akan bantu kita untuk kontrol balance body, sama ada dalam kita berdiri ataupun kita duduk. Tapi orang yang stroke pada sebelah kanan, biasanya selepas pada stroke dia akan mengalami masalah susah nak kontrol balance ni. Jadi apa yang berlaku, dia ada lebih banyak tendensi untuk jatuh, dan biasanya bila dia nak belajar untuk balancekan diri balik, dia lebih require masa yang lebih lama untuk recover. Nombor 3, masalah yang berlaku pada orang stroke sebelah kanan juga adalah mereka mempunyai imajinasi yang agak rendah. Kenapa saya berkata macam tu? Sebabnya dekat kita punya control center belah kanan ni, kita dikurniakan dengan keupayaan untuk ada kebolehan spatial awareness, yang mana spatial awareness ni diperlukan bila kita nak mengagak satu keadaan ataupun kita tak pandang ataupun tak lihat pada keadaan sekeliling tu. Contohnya saya bagi satu situasi mana bila kita nak mengagak satu keadaan, kedalaman longkang ataupun jauh mana kita nak melompat untuk melangkah longkang, biasanya orang yang normal kita takkan ada masalah tu, melainkan kita ni budak-budak atau baru belajar. Tapi keadaan yang berlaku dalam orang stroke, selepas mereka terkena serangan pada otak sebelah kanan, mereka tak dapat nak menjangka keadaan spatial awareness mereka ni, jadi mereka akan dalam keadaan yang ketakutan dan biasanya akan sangat risau untuk keluar daripada rumah, yang mana mereka akan lebih banyak baring dan terperuk dalam rumah. Ini akan mengurangkan mereka punya interaksi sosial dengan kawan-kawan, dengan masyarakat, jiran-jiran, dan inilah yang akan menyebabkan yang mana kesihatan mereka akan makin merudum hari ke hari. Jadi penting kita sebagai terapis dan juga ahli keluarga untuk bagi support kepada mereka yang mengalami simptom ini. Dan perbezaan yang kelima adalah berkaitan dengan sensori. Untuk orang yang ada stroke pada bahagian sebelah kanan, otak hemisfera kita yang sebelah kanan juga adalah kawalan pusat sensori, yang mana sama ada kita akan rasa lebih sakit yang dikenali sebagai hypersensitif ataupun kurang berasa sakit dan tak alert dengan kejadian sakit berlaku pada badan yang dikenali sebagai hyposensitif. Jadi orang yang ada stroke pada sebelah kanan ni, dia akan sama ada dua keadaan tu, hyper ataupun hypo. Tapi yang mana yang lebih membahayakan adalah hyposensitif, kalau seseorang tu tak mampu nak merasai dia punya stimulus pada bahagian tangan ataupun kaki. Contohnya bila terkena cerek, terkena pada benda yang tajam, dia tak dapat nak merasai sensori itu sebabkan sensori dia rosak. Jadi ini yang akan menyebabkan
damage yang lebih teruk kepada tangan dia, sama ada dia akan terluka ataupun melecut tanpa dia sedar. Walaupun dalam banyak-banyak benda cerita tadi tu nampak macam orang yang sakit stroke belah kanan ni lebih unfortunate, tapi sebenarnya orang sebelah kiri pun tak terkecuali, sebabnya mereka mempunyai masalah dalam decision making, yang mana mereka tak dapat nak berkeputusan sendiri lagi, dan ini dikenali sebagai impact kognitif, yang mana mereka terpaksa bergantung dengan orang luar ataupun ahli keluarga untuk buat decision pada sesuatu benda dalam kehidupan mereka. Jadi ini pun adalah perbezaan yang besar antara stroke sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi apa yang kita boleh buat sebagai ahli keluarga yang terdekat, pastikan bila ada ahli keluarga kita yang terkena stroke, sama ada belah kiri ataupun kanan, gunakan 4 kaedah ni yang mana kita boleh cepat-cepat dapatkan pertolongan sekiranya kita dah detect ahli keluarga kita ada yang terkena stroke, iaitu FAST, fast action. Iaitu F adalah untuk facial, yang mana bila kita dah nampak ada sebahagian kawasan muka dah mula menunjukkan perubahan, contohnya macam muka tak dapat berkelip ataupun ada sebahagian-bahagian muka ni terlalu sakit, itu adalah tanda yang pertama. Yang kedua adalah arm weakness. Kalau tangan dah mula merasa sakit dan berat untuk angkat, itu adalah petanda yang kedua yang perlu disegerakan rawatan stroke. Dan yang ketiga, S, sekiranya dia dah mula ada stroke macam stroke yang sebelah kiri tadi, yang mana speech dia tak dapat lagi nak difahami, dah nampak ada perubahan pada pertuturan percakapan, itu adalah alam sign bahawa pesakit dah tak mampu nak kontrol percakapan dan juga pergerakan diri. Dan T, akhir sekali, time to call for action, iaitu untuk dapatkan bantuan yang sesegera mungkin. Nak tahu apa pula rawatan yang sesuai selepas seseorang tu dah terkena stroke, orang drop komen dekat bawah, abang kata nak. Kalau umpama memang nak, nanti saya akan kongsikan dalam video seterusnya. Bye.